Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi al-Mandili bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya mengizinkan kita berada di dalam tempat yang baik seperti ini. Moga-moga Allah menghabiskan hujung usia kita pun dalam keadaan yang baik, sehinggalah kita ditempatkan di tempat yang terbaik, yakni syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat yang ke-6 kitab Jawi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan, maka ada pun mengajar adab. Maka firman-Nya, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Jadi kita sambung lagi, masih lagi di bahagian bab mata. Pada bab mata, tajuk dia fasal yang pertama, pada menyatakan mata. Kemudian Syekh menakalkan sepotong ayat Al-Quran daripada surah An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang maksudnya, kul, bersabda olehmu ataupun katakanlah olehmu wahai Muhammad, hai Rasulullah, lil mu'minin, bagi sekalian yang beriman, kata kepada orang-orang beriman, yaghuddu, pejamkan oleh kamu,
min absarihim, akan mata kamu. Wa yahfazu furujahum, pejamkan mata daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Wa yahfazu furujahum, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka. Faraj di sini maknanya kemaluan. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Zalika azka lahum, dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka. Innallah, bahwasanya Allah Ta'ala khabirum, sangat mengetahui, bima yasnaun, akan batin yang mengerjakan mereka akan dia, semacam dengan zahirnya, maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Baik. Jadi daripada ayat ni, kata Syekh, dia kata ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maksudnya sini ada 3 benda daripada ayat ni yang Allah nak sampaikan pada kita. Daripada ayat ni ada 3 perkara. Ayat ini mengajar 3 perkara, iaitulah yang pertama, Allah nak terangkan kepada kita kelakuan, ataupun dengan makna lain adab, yakni kelakuan yang baik, adab yang baik. Itu yang pertama. Katanya ada pada ayat itu mengajar kelakuan yang baik, yang itu maknanya adab yang pertama. Dan memberitahu, yang keduanya Allah nak bagi tahu. Kemudian yang ketiga, dan menakutkan. Yang ketiga, ayat ni nak sampaikan pada kita perkara yang menakutkan. Okey, baik. Apa dia? Kita tengok Syekh akan hurai satu-satu daripada 3-3 ni. Maka ada pun mengajar adab, yang kita pergi yang pertama dulu, yakni dia kata mengajar kelakuan yang baik, yakni adab. Maka ada pun mengajar adab yang pertama. Maka firman-Nya Allah kata, tadilah ayat tadi, kullil mu'minin, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim. Maknanya nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Allah pesan ke Nabi, suruh sampaikan pada orang beriman, pejamkan mata akan mata kamu. Maksud pejam mata sini bukan pejam tak buka-buka, mampu lagi kan? Maksud pejam sini, pejam pada perkara maksiat. Maksud pejam bukan tutup mata. Tengah-tengah bawa kereta, lalu amoy pakai skirt pendek potong kok depan kereta kita, lepas tu nak pejam. Pejam langgar tiang lampu kan? Bukan maksud situ pejam tu dengan pejam mata, tapi maknanya jangan engkau lihat akan maksiat tu. Maknanya tak kira lah, buatlah gaya macam mana pun, alih pandangan ke, tengok tempat lain ke, atau tundukkan pandangan ke, ikutlah macam mana. Itu maksud pejam situ, bukan maksud pejam mata betul, tapi maknanya jangan engkau lihat. Ikutlah kaedah macam mana kita nak buat, asal kita mudah kan, tak menyusahkan kita, dan tak mendatangkan mudarat pada kita. Itu maksud dia. Jadi maksudnya suruh jaga mata daripada apa yang diperintahkan oleh Allah ni, daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Yang suruh pejam tu pejam apa dia? Pejam akan kamu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Sebab tu kita kena faham apa tu makna aurat. Aurat ni ialah barang yang haram dilihat bagi orang yang haram melihatnya. Saya ulang, makna aurat ialah barang yang haram dilihat oleh orang yang haram melihatnya. Maksudnya dia ada 2 tu, satu barang yang haram, satu orang yang haram. Kalau orang tu tidak haram, maka tak haram melihatnya. Walaupun benda tu namanya kemaluan. Contoh, kita melihat kemaluan kita sendiri, haram tak? Haram tak? Tak haram, tapi bengong lah. Tak ada kerja orang panggil. Saja bangun-bangun pagi tengok lama. Dan ada dari segi tasawufnya, kalau tengok barang najis ataupun barang kemaluan ni boleh melembabkan otak. Jadi jangan tengok selalulah.
Tengok sekali-sekala bahagian nak zip seluar, tengoklah kejap, takut terzip sekali kan. Yang tu tak apalah. Tapi duk saja-saja duk langok situ tengok, tak boleh. Buang masa, sia-sia dan boleh merosakkan akal fikiran. Tak ada kerja orang panggil. Tapi bila pada hajat boleh lah kan, pada hajat boleh. Dan suami isteri, pasangan boleh tak tengok masing-masing punya? Boleh tengok kan, tanpa sehelai sepinggang, tak ada seurat seurat benang pun boleh, tak ada masalah. Sebab tak dijadi haram waktu tu. Haram tu terangkat, asal hukum haram sebab dia belum nikah. Bila menikah dah hilang haram. Maka walaupun itu kita kata aurat pada orang lain, tapi tak jadi aurat pada suami isteri. Lepas tu dia tengok pada keadaan, tak semestinya semua keadaan tu sama kan. Kemudian lagi, siapa yang haram melihat akan aurat kita, dipanggil anak cucu Adam. Yakni siapa dia? Manusia. Yang bukan manusia tak apa, tak ada masalah. Jangan kita masuk tandas nak kencing kan, tiba-tiba keluar cicak daripada lubang tandas tu. Cicak pun kata nak tengok kita bogil situ. Nak cicak katanya, kita pun tutup balik zip, sarung balik seluar, tak jadi nak kencing. Kencing lah, biar api. Cicak tu kata apa lantak dia. Sebab apa? Sebab bukan haram. Pada binatang tak jadi haram. Yang haram ni, aurat ni pada sudut namanya manusia. Lepas tu kita kena faham mana boleh, mana tak boleh. Dan manusia tu pula, manusia kalau tahap ahli keluarga pula takat mana? Pusat sampai ke lutut, baik lelaki baik perempuan. Jadi ayah kita, mak kita, adik-beradik kita boleh melihat semua anggota badan kita, melainkan pusat sampai lutut, baik lelaki baik perempuan. Orang perempuan pun macam tu juga. Dia kakak, dia boleh, orang cakap apa, contohlah, tak pakai baju depan adik dia. Dari segi hukum tak berdosa, tapi dari segi uruf tak boleh. Dari segi uruf maknanya pada sudut keadaan. Sebab apa? Sebab boleh menimbulkan fitnah, bahaya. Sekejap adik dia buat benda lain pula. Jadi tak boleh juga. Jadi tapi dari segi hukum tak berdosa, sebab hukum syarat dia pusat sampai lutut saja. Jadi maknanya itulah maksudnya. Jadi kalaulah ada kematian, mak kita meninggal, ayah kita meninggal, atau adik-beradik kita meninggal, ahli keluarga boleh mandikan jenazah dan boleh gosok bahagian badan. Memang dia yang ahli keluarga yang sepatutnya. Sebab kalau orang lain, masalah jadi kan. Walaupun sama-sama jantina, memang betul dah, memang begitu lah. Mayat lelaki, orang lelaki lah urus. Mayat perempuan, orang perempuan urus. Tapi kadang-kadang ada benda-benda yang orang kata dipanggil perkara yang memalukan. Ada pada aib. Cari ayat tu tak jumpa tu. Yang jumpa gaib, dia lepas semua gaib pula ni. Aib pada badan. Mana tahulah ada kudis buta ke, kudis tak buta ke, tak kira lah apa benda lah, ada kelompok tompok-tompok ke, ada macam-macam lah kan dekat badan tu. Pakai baju ni nampak smart buka tengok macam-macam. Jadi nak jaga aib bukan orang lain, ahli keluarga kita, mak kita, ayah kita, anak kita, adik-beradik kita, maka lebih baik, lebih afdal ahli keluarga yang urus. Kerana kalau ahli keluarga yang urus, aib tu tersimpan di situ. Sebab takkan ahli keluarga sendiri nak pergi bocor rahsia cerita kat orang. Oi, hari tu mak aku meninggal, aku mandikan dia. Tu dia. Nak bulu ketiak panjang takkan nak cerita, bodoh lah, betul lah. Malukan mak sendiri, bangang namanya. Jadi kalau ahli keluarga ada cacat celah pada mak ayah kita ke ahli keluarga, dia senyap situ je lah. Kan? Kadang-kadang minta maaf cakap, kita urus jenazah ke apa, kadang-kadang kan kita tegakkan badan mayat, pada kita urut perut dia, sebab nak bagi keluarkan najis yang tersisa dalam dia punya usus dia. Sebab takut nanti bila dah kapan,
najis tu terkeluar. Jadi kita nak semayang kat masjid surau pula apa semua, takut najis tu merebak ke tempat lain. Jadi masalah. Jadi kita pun urut bagi najis keluar. Dan waktu tu senang, tak payah suruh dia teran. Jangan suruh mayat teran pula. Teran pelan-pelan. Nak buat bengong. Mayat tu ketuk kepala tu. Kan? Jadi kita lurut je. Sebab waktu tu kita punya ponggong tu masa dah mati tu, ponggong tu dia dah tak ketat dah. Dia jadi longgar. Bila longgar tu zup keluar. Jadi duduk tu baik keluar. Jadi kadang-kadang berlaku masalah mandi lama. Sebab apa lama? Sebab lurut tak berhenti-henti tarik keluar. Lurut keluar. Nak gosok-gosok dia, kaedah dia kita gosok, tengok pakai kain putih bekas, ambil sikit daripada kain kapan tu, gosok. Keluar tengok kuning lagi atau hitam lagi, kita pun buang. Ambil kain lagi gosok. Sampailah kita gosok tu putih juga. Keluar luarnya putih, bila gosok masuk dalam, keluar pun putih. Tapi kena ada adab. Jangan kita buka selak itu kita pun tonyoh gitu kan. Malu mayat. Mayat pun ada perasaan malu. Maka tutup dengan kain, kita masukkan tangan ni. Jangan tengok. Jangan tengok macam tu. Nampak jadi mayat tendang macam tu. Nampak hajar dia. Nah, gosok je. Jangan tengok. Nah, kita raba-raba gitu, tengok. Jadi kadang-kadang nak ceritanya, najis tu tak berhenti-henti. Kadang sampai seminit dua, lagi keluar lagi. Habis kain dah nak gosok. Kan? Jadi takut-takut kalau orang lain urus, takut aib tu, cerita tu sampai kat orang lain. Mayat air tu yang semalam tu yang kita urus tu, ya Allah teruknya, penuh tahi. Asal gosok ada. Dah sampai bila nak habis? Ni mesti makan banyak ni sebelum mati ni kata. Nampak? Habislah kutuk orang sana kutuk ni. Mulut orang bukan boleh jaga. Nama je masjid surau, kadang-kadang mulut jahat juga. Nah, bukan surau ni lah. Surau ni tak jahat, baik semua. Tempat lain lah, kadang-kadang mulut ni macam tu, celupa kan. Tapi kalau ahli keluarga, kita tanya keluar. Kita Allah, kita pun kadang dalam kita duduk basuh tu, kita doa pada Allah, ya Allah, ini jenazah ayah aku, ini jenazah mak aku, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, janganlah sukarkan ya Allah. Nah, tolong ya Allah, dulu dia mudahkan urusan aku semasa aku kecil, dia yang jaga aku. Sekarang tolonglah mudahkan urusan dia ya Allah. Nah, kita doa, moga-moga berkat mudah aja, tak ada najis apa, tak ada apa, bersih, siap wangi lagi jenazah. Jadi itu pentingnya bahagian ahli keluarga. Itu makna batas-batas aurat tu penting. Kenapa aurat ni boleh di kalangan ahli keluarga pusat sampai lutut? Sebab kes ni, sebab tujuan untuk nak boleh mandi jenazah senang dan sebagainya. Tu dia. Dan kemudian aurat sesama kita orang lain ni yang dipanggil ajnabi. Ajnabi ni maksudnya orang yang asing pada kita, bukan daripada kalangan ahli keluarga kita, bukan bini kita. Jadi bila ajnabi, kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i, orang lelaki berhadapan dengan perempuan ajnabi wajib sebenarnya, kalau ikutlah dia punya tuntutan, tutup semua sekali melainkan mata sahaja. Tutup semua sekali melainkan mata saja. Mungkin ada orang first time dengar, tadi dia ngantuk-ngantuk dengar, ya betul dia kata. Mata je. Nah betul. Baca dalam kitab Hidayatus Sibyan. Kalau ikut sebenar mazhab kita Syafi'i, tutup semua melainkan mata. Dengan mulut-mulut kena tutup. Kan? Tangan-tangan ni kena pakai sarung tangan, kaki kena tutup apa semua. Dan yang kita pakai sekarang, kita taklid mazhab lain. Kerana nak memudahkan, sebab zaman kita ni agak sukar lah kalau nak ikut macam tu sangat. Jadi taklid mazhab lain, kata kalau tak silap sama ada Hanafi atau Hambali, saya tak ingat. Tapi mazhab tu sebut maknanya tutup hujung-hujung. Mana hujung-hujung? Hujung leher, hujung lengan, hujung kaki. Tu sebenarnya. Tu sebenarnya. Kan? Minta maaf lah kalau ada ni. Tapi yang sepatutnya sebenarnya lelaki pun kena tutup hujung-hujung. Kalau ikutkan, itu dari sudut pandangan ulama-ulama mazhab. Tetapi ada pandangan yang sedikit ringan, sekurang-kurang paling minimum lah, tak boleh kurang daripada ni, pusat sampai lutut. Tu je. Mana kata kalau pakai baju lengan pendek boleh lagi, tetapi tidak aula. Kalau ikut pandangan ulama mazhab tak boleh lagi. Kena ikut
tutup ujung-ujung. Orang lelaki berhadapan dengan perempuan ajnabi. Kan? Dan ada pandangan ulama yang sedikit keras dihukumkan dosa. Macam saya tanya Tok Guru Siddiq, Tok Guru saya kata, habis kalau orang main bola dia tak pakai baju, dia pakai seluar je, tapi atas pusat lah, boleh ke? Tok kata dosa. Tok Guru saya kata. Jadi dia punya pandangan sedikit keras. Walaupun ada pandangan yang ringan sikit, pusat sampai lutut, tapi masih lagi ada pandangan yang agak keras. Sebab apa? Kerana boleh menimbulkan fitnah juga. Badan lelaki ni boleh menimbulkan fitnah pada orang perempuan juga, kan? Tangan dia ke dan sebagainya. Lepas tu kalau ikut betul-betul mazhab, sebenarnya cantik dah, elok dah. Kan? Itu orang lelaki. Dan kalau orang lelaki sampai macam tu, tinggal mata je buka, dan orang perempuan macam mana kira? Orang perempuan dengan mata-mata pun tutup. Betul. Mazhab kita Syafi'i. Nak cerita ni mazhab kita. Lepas tu kalau kita pergi Mekah, Madinah, tanah Arab, kita akan perasan ada perempuan memang dia selubung turun dengan mata-mata. Tapi bahagian mata ni dia buat kain jarang sikit lah, dia boleh nampak daripada kain dia tu. Tak adalah sampai gelap terus gini-gini kan. Jadi dia ada jarang-jarang sikit. Itu kalau ikut mazhab kita betul-betul. Dah yang muslimat kita pakai hari ni, pakai tudung sini saja, kan? Tudung labuh, tutup habis semua, kan? Nampak tapak tangan, nampak muka dengan tapak tangan saja, kaki pun tutup. Yang tu pun taklid mazhab lain, dan memang ada hadisnya. Sekurang-kurang aurat perempuan itu yang boleh nampak hanya muka dengan tangannya saja. Tapi kalau ikut adab dalam mazhab kita, memang tutup semua. Jadi macam tadilah, sukar di zaman kita kalau nak buat begitu tutup semua, maka boleh dilonggarkan sedikit oleh pandangan ulama. Maka kita pakai nampak muka dengan nampak tangan. Boleh nampak tangan sampai pergelangan saja. Kurang daripada tu tak boleh. Duk pakai baju lengan pendek nampak lengan, tak boleh. Hukumnya haram, berdosa. Kan? Dosanya sama macam mana? Sama macam pakai spender saja. Betul? Sama macam orang duduk di Hawaii tu, duduk tepi pantai tu, kan? Maknanya macam dia berbogel juga hukum dia. Sebab apa? Sebab ini aurat. Tak boleh buat kira, kan? Kerana apa orang perempuan kena banyak tutup banding orang lelaki? Sebab apa yang ada pada perempuan semuanya perfect. Semuanya perfect. Jari dia cantik, kan? Nama dia perempuan, jari cantik. Cuba banding tengok jari muslimat dengan jari Tok Imam. Mana lawa? Lawa jari muslimat. Siku dia lawa, lutut dia lawa. Jadi memang gitu. Jadi memang Allah buat fitrah lelaki ni, kalau tengok perempuan tak payah tengok benda-benda yang lain-lain tu, tengok lengan saja pun boleh jadi gairah, boleh naik syahwat. Lagi-lagi jenis kulit putih apa semua kan, tak boleh. Sebab tu Islam ajar, Islam bimbing tutup. Sebab apa? Supaya dapat menjaga hawa nafsu, dapat jaga syahwat. Kalau bebas gitu, habislah rosak kita. Macam apa yang jadi hari ni, selamba je nak dedah sana dedah sini, kan? Lepas tu pula bila dah tutup aurat tu pula, dan kena faham, aurat bukan semata-mata kulit. Aurat itu kulit dan termasuk bentuknya. Dan orang lelaki sekalipun, walaupun dia dah pakai pakaian yang telah tutup kulit dia, tapi ketat. Kan ada kan jenis main gym pakai baju ketat-ketat. Ulama tak bagi tu. Tapi dah tak nak ikut ulama, mana boleh pakai baju ketat-ketat, nampak bentuk. Baju dia boleh tahan kira dengan seluar-seluar ketat. Nu main basikal, nampak habis bonjol-bonjol keluar. Nak orang geli kita. Dah dia duduk basikal, duduk depan tu, kita nak potong tak boleh, ada lori ikut sebelah sana, kan? Jadi duduk belakang dia tengok ponggong dia, kan? Ini merosakkan ni. Yang saya pelik tu, kenapa nak main basikal kena pakai yang tu? Kalau pakai seluar biasa tak boleh, seluar track suit biasa, seluar sukan, pakai t-shirt, kan? Kenapa nak ketat juga? Ni masalah ni. Bukan Islam melarang basikal, tapi pakai tu, apa pergi ikut macam tu, ikut kafir. Yang inilah yang Nabi kata, umat akhir zaman ni, kalau orang kafir tu masuk lubang bewak pun dia masuk juga lubang bewak. Gini ya, orang kafir pakai ketat, pakai juga ketat. Apa masalah? Nak main basikal, main pilah. Ketat tu buat mujadah, kan? Dalam duk ketat-ketat tu tiba-tiba terjatuh, langgar basikal dengan batu,
Nak tergolek tak dapat balance, jatuh terkoyak kot tengah badan muka. Terjojol keluar situ. Baru tahu nak malu dan sebagainya. Ni masalah tu. Ingatkan mandi kolam renang je ketat, main basikal pun ketat. Aduh. Macam-macam hari ni dah. Cakap ulama tak nak dengar. Yang pelik petang-petang dia boleh main basikal sampai ke maghrib baru balik. Orang suruh datang kuliah tak boleh datang, belik. Kan? Dia datang kuliah ni baru tahu tak boleh punya pakai ketat. Tak apalah. Baru belajar. Kan? Tu tujuan mengaji. Baik. Itu jadi makna aurat. Jaga sungguh. Sebab ini soal pandangan mata. Walaupun dah tutup warna, jangan sampai nampak bentuk benjolan tubuh, bentuk-bentuk. Orang perempuan yang boleh nampak bentuk dua sahaja, kata Rasulullah. Dua bentuk sahaja boleh nampak, iaitu bentuk kepala dengan bentuk kepala bahu. Bentuk kepala ni dengan bentuk kepala bahu, tu je boleh nampak. Maka atas dasar itulah ulama sarankan pakai tudung labuh. Asalnya tudung labuh tak wajib, tapi sebab nak tutup benjolan yang ada, bentuk-bentuk yang ada, maka disuruh pakai tudung yang labuh dan t-shirt yang labuh daripada ponggong supaya tak nampak bentuk. Ni pakai t-shirt singkat, pakai seluar ketat, seluar jin, nampak habis bentuk ponggong. Kalau 17, 18 boleh tahan kira, ni 87. Allahu Akbar. Ni lah masalah. Kadang-kadang mak orang pakai macam tu. Kalau anak dara orang, tak pelik sangat. Budak-budak kita kata budak-budak ni tak mengaji kot. Dah kalau sampai mak macam ni cerita, kan? Nak didik anak macam mana, mak pun sama. Inilah dia namanya akhir zaman. Kita tanya balik diri kita masing-masing. Mak kita dulu-dulu macam tu kan? Kenapa yang hari sekarang ni, mak-mak sekarang ni jadi macam ni? Pakai, lepas tu suami tak tegur, suami dayus. Suami derhaka kepada Allah. Memang tak ada istilah suami derhaka. Yang ada istilah isteri derhaka. Tapi bila suami tak pandai jaga bini, suami termasuk dalam kategori suami derhaka. Bukan derhaka bini, derhaka Allah. Dia derhaka kepada Allah kerana dia tak melaksanakan tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga, sebagai suami. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tu ayat dia. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Kena tak? Kan? Sebab tu kena tahu apa boleh, apa tak boleh. Kan? Ni kadang-kadang suami tolong beli. Dipanggil apa seluar ketat tu? Legging. Apa? Tak beli? Tak beli. Beli tak salah, tak haram beli. Beli yang halus-halus, tali halus pun tak salah. Kalau kita suruh bini kita pakai kat rumah, jangan pakai kat luar, pakai kat rumah boleh. Balik-balik kuliah ni kan, kita mesej dah, nanti yang pakai tu yang abang beli hari tu. Balik-balik kuliah ni tengok assalamualaikum, bini pun waalaikumsalam. Tengok tali halus je, campak kitab ni. Allah melompat tu boy. Ada apa? Memang disuruh supaya kita berkasih-kasih suami isteri. Bila suasana romantik dalam rumah antara suami dan isteri, barulah mata ni tak melihat orang lain, baru tak melihat bini orang. Tu orang perempuan pun kena cerdik juga. Kadang-kadang orang perempuan dia melawar di pejabat aja, gencu saja kat 2 inci tebal. Nampak? Pergi pejabat, minyak wangi habis botol. Lawa dengan sanggul, dengan kasut tumit tinggi, keletak keletuk. Pergi bahagian pejabat, lawa. Dah bahagian duk rumah, sisi ikan duk atas ni. Nampak? Cili celah gigi, macam-macam. Rambut dah lah ni, lepas tu pakai baju kelawar. Nampak habis tiap-tiap apa semua, pakai kain batik gitu je, main kilah-kilah gitu kan. Jadi macam mana nak selera bahagian suami? Akhirnya suami ni akan berkata apa? Dia kata, kenapa aku tengok bini orang cantik, bini aku tak cantik? Sebenarnya bukan dia je, mana-mana orang lain pun sama je kan. Bini orang yang kita nampak cantik dekat pejabat tu, kat rumah pun macam tu juga, sama je. Suami dia pun cakap macam tu juga. Sebab apa? Sebab ni sikap melawar bukan pada tempatnya. Cuba melawar pada tempatnya untuk suami. Jadi suami tak memandang dalam perempuan yang lain, dia memandang bini dia saja. Sebab bini dia menarik perhatian kan.
Ni suami balik tak hidang nasi ke, air tanya abang nak makan, ni saya hidangkan nasi gitu. Ini dengan periuk-periuk nasi dia tak atas meja. Betul tak? Nah betul, lebih kurang ya. Kan? Senduk sendirilah gitu. Kan? Ambil sendirilah suami. Itu pun nasi tinggal yang bahagian kerak bawah. Pinggan pula, pinggan plastik. Cakap dengan suami itu pergi lang kahwin nak beli pinggan kaca yang ada gambar bunga-bunga. Kita pun habis duit lah beli RM300. Kan? Nak habislah beli. Ingatkan boleh untuk kita makan pakai pinggan tu. Tak, rupanya tu simpan dalam rak. Tu untuk tetamu je. Kan? Kita mana? Pinggan plastik yang pecah dua tu. Ada retak bawah. Buah kuah kering, buah kuah kering. Nampak? Bini tanya, abang tak buah kuah ke? Buah kuah macam ni menitik bawah ni. Tu kan. Allahu Akbar. Bukan sinilah, ni tempat lain. Sini bini-bini bagus. Tu nak ceritanya, kan? Sebab apa? Sebab tu dia akan jadi pandang kot lain. Ini kita cerita ni soal pandangan mata ni. Tu yang akhirnya suami seronok duduk di luar, tak seronok duduk di dalam rumah. Tu yang suami banyaknya suka duduk lepak di kedai-kedai makan. Terutama kedai siang. Sebab apa? Sebab tukang ambil order tu awet siang. Cakapnya lembut. Abang, makan apa bang? Dia panggil kita beruang. Nampak? Bang. Tu yang sedap. Tu lepak sampai kat 2 pagi lepak situ. Kan? Tu je. Cuba kita kat rumah layan macam mana tukang kedai layan, macam 5 star punya hotel bintang. Kita jaga sungguh. Baru suami kita nak makan, sabar. Kita pun bentang kain. Sup. Gitu, letak kat bawah ni. Jadi suami kata lain macam hari ni. Anak mampu ke apa ni buang tebiak ni. Suami pula cakap begitu. Baguslah bini dah berubah tu, jangan cakap macam tu, kan? Dia begitu. Barulah suasana tu jadi elok. Ini kita cerita supaya dengan cara-cara ni semualah pandangan mata dapat ditundukkan. Jadi kalau layanan terbaik dengan isteri ni, apa nak pandang orang luar dah. Dia yang jadi masalah ni pandang luar. Lepas tu setan pula cocok kita. Bini hang kan bagus tu tengok orang tu. Kena pula kawan tu janda, kan? Dia ngusik lah setan ni dia ngusik kita. Apa lagi tu janda tu bagus ni tolong orang. Nampak? Tapi tujuan dia lain. Tujuan dia tak suruh kita menikah, tapi dia suruh kita sweet. Tegur-tegur gitu, ngusik-ngusik gitu di pejabat gini, main mesej. Kalau betul mu suka, angkat teruslah. Angkat nikah. Tapi setan ni macam tu lah. Setan dia akan menangis bila anak Adam ni bernikah. Tapi dia seronok bila kita ni couple. Duk mesej sana, mesej sini. Kadang-kadang setengah mak bapak ni pun tak faham juga. Dia pula galakkan anak dia. Kan? Selalu Pak Wer dia hantar ke rumah. Tiba-tiba itu Pak Wer tak hantar. Mak dia pula tanya, mana Pak Wer hang? Selalu dia hantar ke rumah, kenapa dia tak hantar dah? Anak dia kata boyfriend cari girlfriend lain kata. Kan? Tapi nak ceritanya, mak dia kata mak pula pergi support, suruh anak. Dia istilah dia kata ni mak sporting. Sporting apa gitu? Ini mak yang nak menjerumuskan anak dalam neraka. Maknya pun sama sekali, kan? Sebab tu jangan ajar macam tu. Patut tegah, ayah patut marah. Ni apa benda ni? Anak siapa mau bawa anak aku? Ni anak perempuan aku. Aku sendiri yang boleh ambil dia. Tak payah hang nak ambil. Kan? Tegaslah gitu. Ini boleh pula jangan guna istilah sporting. Agama tetap agama, sporting benda lain. Ada dia punya orang cakap apa paras. Ada boleh, ada tak boleh. Jangan buat lebih kurang. Konon-konon dunia dipanggil dunia moden, boleh pula buat macam tu. Dia agama ni tak ada istilah moden ke kuno. Agama dulu, kini dan selamanya relevan. Daripada zaman Nabi sampailah akhir zaman, sampailah kiamat. Al-Quran itu relevan, hadis Nabi relevan, Islam itu tetap relevan dulu, kini dan selamanya. Jangan kata ikut Quran kuno, sekarang tak payah ikut Quran dah, ni zaman moden. Jangan. Kalau macam tu zaman moden, ikut Dajjal lah, ikut Dajjal sebab Dajjal moden. Kan? Dajjal bukan zaman kuno. Pergilah ikut Ya'juj Ma'juj. Bila cakap macam ni dia marah, kan? Tapi itulah realitinya. Dah tak nak ikut Islam sangat.
Diikut. Nah, soal moden tak moden, sporting tak sporting, tu nombor 2, nombor 3. Nombor 1, agama kasih ke tak kasih. Kalau kasih baru boleh buat. Mau nak sporting macam mana pun, agama benar baru boleh. Syarat bagi baru boleh. Syarat tak bagi jangan. Nak? Tu. Baik. Jadi jaga tiada halal memandang kepada ni. Jangan pandang benda yang tidak halal bagi kita, yakni haram. Tadilah soal aurat tadi. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Maka dengan inilah Allah, bila kita tundukkan pandangan, tidak memandang barang yang tidak halal pada kita, automatik kita sudah menjadi seorang yang beradab yang baik. Dan kita sudah pun dikira mentaati suruhan Allah. Itu je maknanya, bukan payah sangat nak jadi baik. Kan? Allah kata tunduk pandangan, tunduk je lah. Baik dah, boleh pahala. Kan? Menjadi ibadat dengan tunduk kepala tu, dengan tundukkan pandangan tu jadi ibadat, boleh pahala. Walaupun mungkin dia malas sembahyang sunat, tapi dia pandai jaga mata. Setiap kali ada benda maksiat, benda yang tidak halal pada ni, dia tunduk, dia dapat pahala. Ada orang rajin sembahyang sunat, tapi pandang tengok, dia kata rezeki dia tengok. Nampak tak jadi juga. Kan? Jadi ini lebih bagus, lebih baik. Jangan kamu hanya beramal tetapi dalam masa kamu bermaksiat. Lebih baik kamu tak banyak amal tetapi kamu juga tidak buat maksiat. Kan? Maknanya kalau kamu tak boleh menambah amal, jangan sampai menambah dosa. Tak boleh tambah pahala tapi jangan sampai tambah dosa. Itu kurang-kurang tu lah. Kan? Ini pahala pun tambah, dosa pun tambah. Jadi pahala tak jadi apa-apa lah, dosa je lah. Jadi kalau tak boleh nak tambah pahala pun, amal-amal ibadat yang sunat kita tak berapa rajin, tak berapa kuat, paling tidak jangan sampai membanyakkan dosa atau membuat dosa. Sebab kata orang, kalau tak boleh menderma duit ditabung, jangan sampai curi duit tabung. Tu. Nampak? Dah derma dah lah kedekut baik, curi pula tabung. Kan? Baik. Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Jaga mata, jangan tengok perkara yang haram, yang tidak diizinkan oleh Allah SWT untuk kita melihatnya. Dan apa faedahnya tak boleh tengok yang haram ni? Memang sebab apa? Sebab apa jadi haram? Sebab barang tu hak orang tu. Jadi hak orang tu, bini perempuan tu, hak siapa? Hak suami dia. Lepas tu kita pergi tinjau-tinjau, skodeng-skodeng tengok bini orang. Kita telah mencuri atau mengambil hak orang lain dengan pandangan mata. Ambil hak orang tak berdosa? Berdosa. Lepas tu tak payah pandang-pandang lah bini orang dan sebagainya. Melainkan atas hajat, atas keperluan berniaga, nak kena berhadapan dengan dia. Tu lain lah, bahagian kerja dan sebagainya. Walaupun begitu tetap jaga adab-adabnya. Jangan pandang dengan pandangan yang macam orang panggil apa? Pandangan scan. Dia scan. Dia tahu pinggang orang tu berapa, saiz dada berapa, pinggul berapa. Tu melampau namanya. Ni jahat nama dia. Benda ni mungkin orang lain tak perasan, tapi Allah tahu. Benda ni dia bukan dengan perbuatan tangan kaki, dia dengan lirikan mata saja. Jaga-jaga, jangan main-main. Ekor mata tu Allah tahu mana tempat kita pandang dan apa yang terlintas di hati kita. Daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Dan jaga kemaluan, jangan buat benda yang tak boleh kemaluan tu buat. Melainkan perkara yang dibolehkan saja. Kan? Mana kemaluan tu dibolehkan? Bahagian nak kencing bolehlah, bahagian jimat suami isteri bolehlah, tapi lebih daripada tu tak boleh. Kan? Jangan guna pada tempat di luar batasan. Buat benda yang bukan-bukan. Hari ni melampau zaman sekarang ni. Kan? Jaga, saya pesan sungguh ni, ayah-ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, tolong jaga dan cek anak-anak kita, terutama anak perempuan. Zaman hari ni perempuan dah semakin hilang malunya. Bukan hilang kemaluannya, malunya hilang. Kan? Sebab tu orang tanya pada ulama, dulu di zaman hidup lagi Nabi Muhammad SAW, kita faham tugas malaikat Jibril itu menghantar wahyu. Habis Nabi dah wafat, Nabi dah tak ada, apa malaikat Jibril buat? Orang tanya ulama. Dah takkan dia duduk saja? Dia tak wati. Jadi ulama jawab, memang dia ada tugas. Apa tugasnya? Tugasnya mengangkat pula sifat malu daripada bumi naik ke langit. Jadi malu-malu pada manusia ni ditarik dan dibawa naik. Maknanya malu dah semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Betul tak? Kita tengok
Ada tak orang lelaki gatal-gatal nak pergi peluk artis perempuan? Perangai tu ada, niat hati ada juga, tapi segan juga nak pergi peluk. Tak ada kerja orang panggil, gila ke apa, kan kena penampar kan. Paling kuat nak salam dia lah, salam dia dapat pegang tangan dia jadilah. Kan jenis-jenis lara ginilah. Tapi tengok orang perempuan. Dah ada tak budak perempuan pakai tudung peluk K-pop? K-pop lah tu dia peluk, sunat pun tidak. Ada? Macam mana cerita? Tu pakai tudung tu. Kalau yang pakai tudung pun tak ada rasa malu macam tu, yang tak pakai tudung bayangkanlah. Ni nak ceritanya Allah dah angkat rasa malu. Tak ada rasa malu. Patut segan lah juga. Sekejap lagi orang kata apa, tengok gini gedik sangat. Dah tak ada malu dah perempuan sekarang, tergedik kan. Tu dalam internet kan, kadang-kadang dia berkapal-kapal dengan suami pula, dengan pakwa dia. Pakwa dia kata selalu tengok kat sekolah, you ni pakai tudung je, tak pernah I tengok rambut you, cubalah selak sikit. Pakwa tu pancing dia. Tak boleh. Mak saya tak bagi ni kena pakai tudung depan orang. Awak you bukan suami saya lagi, mana boleh buka. Alah, you ni kata sayang, kalau sayang tunjukkanlah bukti kan. Nanti kita kahwin juga. Dia janji-janji manis, buka. Mula selak sikit, lama-lama selak habis. Mula selak tudung kepala dia lah kali dengan selak baju. Sungguh ni, jangan buat main-main benda ni, kita tak sedar. Kita bagi telefon kat anak-anak kita pernah cek telefon dia kan. Kalau dia ada password, cakap dia, bagi tahu ayah password. Kamu tak boleh berpassword dengan ayah. Mana boleh rahsia-rahsia anak dengan mak ayah. Sebab kita nak kawal dia, nak jaga dia. Tahu-tahu balik dah kembung perut. Macam benar jadi. Kita nak cakap macam ni, nak buat macam mana? Baru nak buat filem drama, kau menconteng arang kamu ke ayah. Baru nak cakap gitu. Dah kembung perut baru nak cakap gitu. Habislah. Sebab tu kita kena jaga daripada peringkat awal. Dengan siapa dia berkawan. Biar orang kata kongkong anak, memang kena kongkong. Sebab apa? Kita tak nak dia rosak. Kita bela kucing, kita sayang sangat kucing ni sebab kita beli RM1,000 harga dia. Bukan ambil kucing tepi jalan ni. Kucing beli kat kedai ni, yang jenis bulunya lebat sungguh bulu. Cantik sungguh, ekor dia cantik. Harga kat RM18,000 harga seekor kucing kita beli. Kita nak lepas macam tu je. Dah lebuh dalam sangka. Makan, jaga apa semua. Kongkong habis hidup dia. Tak bagi dia main-main dengan kucing lain ke apa, tak boleh. Kena lecak sikit tak boleh. Sebab kita shampoo dia punya bulu. Maknanya jaga sungguh kucing tu. Sebab apa? Sebab nilai dia RM18,000 seekor. Dan anak kita takkan RM18,000 harga. Anak kita lagi tidak ternilai harganya. Bukan boleh main beli-beli. Anak tak ada, nak beli mana? Nak beli kat Tesco ada diskaun kata. Tak ada, bukan boleh beli. Buat solat hajat 18 rakaat pun belum tentu Allah kurnia. Ya Allah tolonglah bagi anak. Kalau Allah nak bagi, tak nak bagi tak apa. Buatlah macam mana pun. Jadi anak-anak tu kurniaan Allah. Bila Allah bagi kat kita, kita tak jaga dengan sepatutnya, maka tanggunglah kita. Kita marah sangat pemimpin, Perdana Menteri, kerajaan tak jaga rakyat. Dah kita pun tak jaga rakyat kita juga. Mana rakyat kita? Anak kita? Bini kita? Sebab tu dalam hadis Nabi kata, kamu semua adalah pemimpin bagi siapa yang kamu pimpin. Kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah khalifah. Khalifah mana? Dalam family kita ketua pada keluarga. Kita kena jaga anak bini kita. Dia punya pahala dosa kita yang tanggung, kita yang jaga, kita yang kena didik. Dia reti tak reti, haid tak haid, istihadah tak istihadah. Kalau macam ni kena semayang ke tak semayang ke, macam mana kira. Kita pernah ambil tahu benda tu. Berapa banyak anak kita tak semayang, bini tak semayang, anak tak pakai tutup aurat, tu pergi mengaji sekolah kebangsaan, pakai t-shirt lah apa semua, main lari sukan pula. Dah bila berlari goyang habis badan-badan, orang duk tengok, kita macam mana? Anak kita bukan orang lain tu. Nampak? Bukan boleh kira semua tu. Kena tengok. Nak bersukan ada cara dalam Islam. Ni campur habis lelaki perempuan. Kita hantar pula dia pergi camp. Sekolah buat camp. Pergilah. Bagus-bagus anak kita pergi camp. Dan kat camp tu macam mana? Satu grouping campur lelaki perempuan. Saya pernah terlibat sebab tu saya tahu. Sebab saya pun dulu macam tu juga KO. Dah tak mengaji dulu. Dah mengaji waktu Allah silap aku. Tapi itulah
yang diajar di dalam sistem pendidikan. Ni lah. Sebab tu kita cakap, Barat ni, dia dah lepas habis jajah kita, dia tinggalkan negara kita. Tapi dia bukan tinggal terus. Dia tinggalkan dia punya virus, dia punya bisa, dia punya dia punya nilah kesan daripada jajahan itu. Antaranya dia masuk jarum-jarum Yahudi dalam sistem pendidikan kita. Fakta pendidikan kita masalah, kemudian aktiviti dalam pendidikan pun masalah. Dia ajar benda ni, ajar awak lelaki perempuan. Fitrah manusia ni ada rasa malu. Fitrah manusia ni ada rasa malu. Lelaki malu dengan perempuan, perempuan malu dengan lelaki. Tapi dia ajar di sekolah supaya hilangkan malu. Sebab tu Nabi kata malu itu sebahagian daripada iman. Tapi kita diajar suruh buang malu. Habis tak ada malu. Bila tak ada malu, iman macam mana? Nabi kata malu sebahagian daripada iman. Dah kalau malu tak ada, sebahagian iman tak ada. Sebab tu jadi macam ni sekarang ni, zaman kita hari ni. Cikgu pun satu hal, cikgu boleh kata, Mat, hang jangan bising. Hang bising aku letak hang sebelah minah. Lagi kuat mat tu bising. Kata memang aku nak duduk sebelah minah pun, minah awet aku ni kata. Ni duduk suruh sebelah-sebelah. Ni dulu patut lelaki perempuan tengok budak-budak tak yang katalah umur baru budak pasti 6, 7 tahun, 8 tahun, kecil lagi. Kita usik dia. Saya ada anak buah seorang perempuan. Kita usik dia. Kita panggil dia kakak. Kakak ada boyfriend ni. Kita saja usik, dia malu. Apa Pak Lang ni, dia panggil kita Pak Lang. Apa Pak Lang ni, Pak U apa ni, mana boleh. Dia maknanya dari kecil Allah dah letak dah rasa malu. Kenapa bila besar ni malu tu dibuang? Dah diajar, Allah letak fitrah. Bukan Allah tak letak, Allah letak dah. Tak payah kita nak didik anak kita rasa malu. Tapi malu tu memang ada dah dalam default setting. Keluar perut mak tu memang ada rasa malu. Tapi Barat ajar kita suruh buangkan rasa malu. Suruh campur lelaki perempuan. Tengok kita pengajian, inilah cara agama. Lelaki duduk sebahagian, perempuan duduk sebahagian. Boleh ke? Mana duduk sebelah-sebelah, mana duduk bahagian rapat-rapat. Tapi di sekolah macam mana? Macam tu. Sebab tu kita nak pemerintahan bercorakkan cara Islam. Walaupun yang memerintah tu bukanlah seorang ulama, tetapi dia mengikut ulama. Tak apa dah. Biar orang profesional ke, orang apa ke, tak apa masalah. Tapi dia ikut ulama, ikut Islam. Barulah kita nak ubah sistem pendidikan negara kita biar betul-betul ikut Islam. Kerana atas daripada pendidikan lah, kalau pendidikan tak ikut Islam, lain ni semua habis, tak jadi nak apa. Sebab setiap sesuatu tu bermula dengan ilmu. Kalau ilmu dah tak betul, macam mana yang lain tu nak betul? Ilmu lah dulu, kan? Al ilmu imamul amal. Nabi kata dalam hadis, ilmu itu imam kepada amal. Maknanya ilmu mendahului perbuatan-perbuatan yang lain. Bila ada orang tu ada ilmu, maka perbuatannya akan bercorakkan cara ilmu. Maknanya beradab, elok, baik. Tapi kalau ilmu dah tak betul, macam mana perbuatan nak betul? Kita buatlah seminar, anti maksiat lah, apalah, buat motivasi sana, motivasi, habis berjuta-juta ringgit peruntukan kerajaan buat gini. Selagi mana tak ikut cara pendidikan Islam yang sebenar, tak payah beranganlah, buatlah motivasi macam mana hebat sekalipun, maksiat tetap berlaku juga. Sebab tak ikut kaedah agama. Yang ni kita nak. Sebab tu kita setuju dengan pandangan mufti wilayah yang baru ni. Nama apa dah saya tak ingat. Dia bekas pelajar pondok. Dia kata sepatutnya seluruh sekolah-sekolah kebangsaan dan universiti, kolej dan sebagainya mesti ikut cara pengajian di pondok. Dia kata. Macam mana cara pengajian di pondok? Itulah adab-adab agamanya dijaga. Tak asing lelaki perempuan. Nampak? Sebab lagi satu, jangan ada orang cakap apa, mendidik cara merendahkan satu sama lain. Tapi itulah yang diajar di sekolah. Dia buat nombor, kan? Buat nombor. Budak yang dapat nombor 1, 2, 3, sedap ke dia? Rasa hebat. Dah budak yang corot bawah, kan? Budak nombor 30. Dia kata saya nombor 1 gak mak daripada belakang kita. Nampak? Balik bawah dah macam mana rasa? Orang ejek dia, orang hina dia. Orang yang nombor tinggi tadi ni, terlekat di hatinya rasa sombong, rasa hebat, rasa dia bagus, merendahkan orang lain. Tak jadi membusukkan hati dia. Macam mana nak bentuk akhlak yang baik? Tapi tengok pengajian di pondok. Pengajian di pondok tidak membezakan siapa pun anak murid di depan tok guru.
Yang bodoh pun duduk depan, yang pandai pun duduk depan. Duduk je lah. Mana-mana duduk. Macam kita buat kuliah ni. Nah, mungkin ada tahap ilmu masing-masing. Ada yang lebih cerdik, ada yang bawah sikit. Tapi di hadapan saya semua sama. Duduk je lah. Mana nak duduk belakang tiang ke, balik tiang ke apa ke, belakang langsir ke apa. Duduklah mana-mana. Jadi mengaji. Itu cara pengajian agama. Tidak merendahkan siapa-siapa. Nah, tapi ni barat tengok. Dia main halus tuan-tuan. Halus dia main. Kesan dia bukan lala tu kesan. 50 tahun lepas tu baru kita nampak kesan. Sekarang kita merdeka 63 tahun. Nah, apa yang ditanam oleh kafir barat waktu mereka mula-mula dulu, nah, hasilnya 50 tahun selepas tu. Yang ni sekarang. Sekarang kita lihat dah seorang peguam yang mengaku agamanya Islam tapi lawan Islam, lawan ulama. Orang nak banteras arak, ada juga yang bela arak. Bukan orang lain. Kalau orang kafir nak halang banteras arak ni, kita tak pelik nama pun kafir. Ini orang Islam. Tu patriot tu, orang Islam. Nah, cakap kita tak setuju arak ni diharamkan. Mana hang sukalah arak ni? Bila dijual. So kalau anak hang kena langgar dengan orang mabuk tahu? Kan? Tapi ni lah. Ini namanya akhir zaman. Bayangkan tuan-tuan. Cek tengok diri kita masing-masing. Macam mana kita nak hadap zaman yang macam ni? Kita tak apa dah pejam celik, pejam tak celik-celik dah. Maknanya kata habislah bahagian kita. Tu bahagian anak kita macam. Bahagian cucu kita macam. Kalau kita tak didik anak kita betul-betul dengan pengajian agama, agak-agak kita tenang ke saat nak cabut nyawa nanti? Nak tinggalkan anak ni dekat dunia ni, kita rasa senang ke? Selamat ke? Kita yakin ke kalau aku lelap mata esok, anak aku akan terus mayang di atas muka bumi? Yakin? Nampak? Itu masalah. Waktu kita kena fikir, kalau kita tak tanam betul-betul pengajian ilmu agama pada anak. Sebab tu Tok Guru kami kata, zamanlah bukan lagi nak fikir anak nak kerja apa, tapi fikirlah anak nak agama apa. Fikirlah anak nak ikut siapa. Itu kita kena fikir. Soal kerja ni insya-Allah, bila ada rezekinya insya-Allah ada rezeki. Nah, ni tak, bila anak tu tak boleh pakai dah perangai rosak dah, bawa hantar pondok, bawa hantar tahfiz. Tak boleh buat apa dah, mengaji pun tak nak, sekolah pun ponteng, betul dia hantar tahfiz. Dan tahfiz pula dia ponteng. Kita pula jenuh nak mencari dia. Nah, ini masalah. Kan? Sebab apa? Sebab kita meletakkan Islam buat jalan yang terakhir. Bila buntu tak tahu nak buat macam mana, Islamlah pilihan kita. Nah, takut-takut kalau itulah kita buat pada Islam, takut kita juga adalah orang terakhir untuk Allah pandang. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau kita pandang Islam ni buat pilihan yang terakhir, Allah pandang kita juga adalah hamba yang terakhir. Allah tak pandang kita. Last sekali, ada seorang lagi baru perasan. Baru tahu. Nah, jadi jangan gitu. Biar kita nampak Islam tu hadapan sekali. Islam dahulu didahulukan. Anak kita cerdik, hantar dulu pengajian Islam. Pondok ke, pesantren ke, tahfiz ke, Al-Azhar Mesir ke apa. Nak supaya bukan kita nak sangat anak kita jadi ustaz. Ustaz tu bonus, tapi dengan hantar anak mengaji sekolah agama supaya dia besar, hidup dia beragama. Bukan hidup dia saya nak jadikan anak saya ustaz. Ustaz tak ustaz tu nombor 2. Nombor 1, nak anaknya hidup dalam agama, hidup sebagai orang yang beragama, hidup ikut Islam. Sebab itulah ad-din, itulah hidup kita. Bila kita sebut ad-dinul Islam, agamaku Islam, maknanya hidup kita Islam. Tapi macam mana mengaku saja di IC agama Islam tapi hidup tak ikut Islam. Tengok hari ni kan, anak-anak muda kita minum arak. Tengok bila ada pesta-pesta kerayaan, ada apa merdeka ke apa ke kita tengok bersepah tepi jalan, mak-mak rempit budak-budak motor dengan pegang botol arak, macam-macam perangai. Dan macam mana? Bukan anak lain tu, anak bangsa kita, anak kita, anak jiran kita, anak saudara kita, anak menakan kita. Kan? Jadi kalau kita tak didik betul-betul, tak boleh, tak selesai masalah. Kita je pergi surau, anak tak pergi surau, macam mana? Nampak? Macam mana kita nak didik? Kita pergi masjid selalu, anak kita pergi sisi, kita biar. Kita kata sporting. Kita kata tak apa, hang tua sekali bawa pergi masjid. Bagus lah begitu.
kan. Ya. Jadi kita kena renung betul-betul. Ini sebab ini soal akhlak, ni soal mata, soal pandangan. Bermula daripada pandanganlah dia akan turun ke hati, hati akan mengarah perkara maksiat. Kalau yang dipandangnya pandangannya jahat, hatinya akan terdidik jahat dan segala anggota badan ni akan terdidik jahat. Sebab tu Syekh pengarang kitab ni dia letak mata depan sekali. Nombor satu, bab yang pertama. Bab pertama dia tak cerita anggota lain, dia cerita mata dulu. Sebab matalah punca segala-galanya. Bermula dengan pandang itulah. Kalau pandangnya pandang baik, maka perangainya pun baik. Tapi kalau pandangnya pandang jahat, perangainya semua jahat. Kita pandang baik, apa pandang baik? Pandang Quran, insya-Allah dia hafal Quran. Pandang muka ulama, insya-Allah sok besar dia jadi ulama atau ikut ulama. Nah, tapi kita ajar anak kita pandang mana? Pandang TV. Dalam TV ada apa? Artis. Tu yang nak jadi artis ramai-ramai. Nak jadi penyanyi, nak jadi pelakon. Nampak? Lepas tu pukul 11 kat pukul 12 pula tengok wrestling. Nampak? Anak nak jadi wrestling pula. Nampak? Ni dia akan jadi apa yang dia lihat. Itulah yang dia belajar. Kan? Sebab itu yang dia pandang. Jadi kita kena jaga pandangan dia. Di samping jaga pandangan kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga pandangan ahli keluarga kita sama. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Dan mana dia tadi? Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhan, dan jika tiada nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia disiksa dan apa tu? Dan ada pun memberitahu maka firman. Jadi yang kedua memberitahu kita tangguh kuliah yang seterusnya. Tuan-tuan senyap, dia marah kat saya ke apa? Sebab saya membebel ke apa? Bukan bebel. Kita nasihat bersama, termasuk diri saya sendiri juga. Saya pun ada anak, kita pun risau juga anak kita macam mana. Walaupun kita dah ustaz, tapi belum tentu anak kita selamat juga kalau keadaan environment persekitaran kita macam ni. Kan? Jenuh nak mikir juga. Jadi kita minta petunjuk Allah, doa kepada Allah. Kan? Kita buatlah setakat mana yang kita mampu. Ikhtiarlah sehabis yang mungkin. Selagi mana kita mampu, dan kita buat yang terbaik, insya-Allah. Jadi terbaik juga telur masin ada kat depan tu. Jadi membeli sambil menderma. Jadi cukup sekadar tu kuliah kita pada malam ni, dan insya-Allah kalau diizinkan Allah tidak ada apa-apa masalah, kita bertemu pada kuliah yang seterusnya lah. Jadi cukup sekadar tu. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah, dan segala kurang dan salah silap saya sendiri, terkasar bahasa dan sebagainya, itu silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa lana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.